Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Imah nak berkongsi sikit pasal 7 faktor yang mengganggu kesuburan lelaki. Okey, malam ni live di dekat dekat TikTok memang Kak Imah berbicara untuk Kak Imah nak bantu. Kenapa dan 7 faktor penting ni yang mengganggu kesuburan lelaki Yang pertama kecederaan ataupun jangkitan kuman lah. Biasanya orang lelaki kalau ada kecederaan atau jangkitan kuman kena terus pergi doktor ambil rawatan. Jangan kerana dia akan mengganggu sperma kita, dia akan mengganggu air mani dan juga kuantiti dan kualiti. Yang kedua yang kedua adalah pengambilan ubat-ubatan lah. Pengambilan ubat-ubatan, jangan terlalu excited untuk ambil sebarang ubat-ubatan tanpa kawalan, sebab ubat-ubatan ni dia akan mengganggu kesuburan lelaki. Yang ketiga, masalah pancutan air mani yang tidak perfect. Kadang-kadang tu kita orang biasanya untuk dia kesuburan lelaki ni bila dia pancut tu tak perfect. Contoh kadang-kadang tu terlalu sekejap bersama dia akan cepat pancut. Itu yang sebenarnya masalah itu biasanya air mani dia pun agak cair. Bila cair memang kualiti dan kuantiti sperma dia memang tak cantik lah. Tu yang biasa berlaku yang Kak Imah risaukan. Yang seterusnya masalah ketegangan zakar ataupun mati pucuk. Okey, masalah ketegangan. Okey, macam mana kita nak check suami kita dia maknanya suami kita ni okey ke tak. Kalau suami kita ni tengok kita dia bernafsu ataupun dia tengok kita duduk kat rumah pakai seksi pun dia bernafsu, alhamdulillah lah. Lepas tu dah di antaranya bila ketegangan ni biasa kita boleh check suami waktu pagi lah. Contoh pukul 4 pagi sampai pukul 7 tengok. Anggaran pagi macam tu kalau dia tidur pun tegang naik, itu maknanya alhamdulillah suami dalam keadaan yang baik, yang sihat. Tetapi kalau suami tak naik, itu ada something wrong. Sebab ketegangan zakar ataupun bersama sekejap je dia turun. So kena cari solution lah. Kena jumpa doktor ke ataupun urut ke apa, tak kisah. Itu penting. Yang seterusnya masalah persekitaran yang panas. Okey, banyak juga orang lelaki contoh macam dia kerja masak ataupun dia kerja kat pelantar minyak atau benda-benda yang persekitaran panas. Kalau panas matahari tak apa, dia jadi ubat, tetapi keadaan dia panas yang bersuhu agak panas, bukan macam matahari dia cantik panas, tetapi bersuhu seperti masak dekat dapur, lepas tu pelantar tu kan panas sampai 12 jam, 14 jam, itu akan mengganggu kesuburan lelaki. So macam mana? Sebab tu Kak Imah bagi tip hari ni macam mana kita nak check suami kita okey ke tak. Seterusnya kelainan buah zakar lah. Biasanya dia melibatkan sarah dan buah zakar ni melibat macam orang angin pasang dan sebagainya. Kalau lihat buah zakar suami tu dia tidak, orang kata tidak seperti orang lain, maknanya tidak semula jadi, sekejap besar, sekejap kecil. So itu akan mengganggu sperma suami. Tu yang membuatkan faktor macam ni lah yang membuatkan kita tak hamil. Hari ni Kak Imah bagi tips sebelah lelaki, biasa sebelah perempuan je. So kita check balik, checklist balik suami kita macam mana. Okey, seterusnya terdedah pada toksik dan bahan kimia tu memang wajib lah. Memang biasanya bila kita terdedah dengan toksik, dengan kimia, alkohol semua tu, merokok dia memang mengganggu. Dia akan cairkan air mani, dia akan ganggu kualiti, memang dia akan mengganggu. Okey, kalau nak bantu suami biasanya mulakan dengan rawatan doktor. Kalau nak berurut silakan, lepas tu dengan berurut, bertungku dan makan pemakanan yang Kak Imah syorkan, macam makan banyak bawang, lepas pada tu banyak makan benda-benda yang macam kacang jenis kekacang, lepas tu makanan sunnah, lepas tu makan protein ikan, daging dan sebagainya. Okey, yang tu Kak Imah bagi setakat ni dulu. InsyaAllah Kak Imah akan buat banyak video lagi untuk tip kehamilan lelaki dan perempuan. Yang ni untuk kesuburan lelaki, 7 faktor kesuburan lelaki. Mudah-mudahan yang Kak Imah bagi Kak Imah bagi info ni dapat membantu sikit sebanyak. Checklist suami kita. Okey, bye bye. Assalamualaikum.